Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang Terengganu dalam saingan separuh akhir pertama TM Piala Malaysia, yang mana Selangor berjaya menang 3-1 hasil jaringan dari Keyon, Akrah dan juga Syarul Nazim. Manakala untuk pasukan Terengganu, gol dijaringkan oleh KJ Kipri. Pada perlawanan ini, apa yang boleh kita katakan, 4 gol yang terhasil adalah melalui set pieces, Terengganu melalui direct free kick, dan untuk pasukan Selangor adalah melalui corner kick yang diambil oleh Mukairi Ajmal. Dan kalau kita lihat juga, ada beberapa corner kick lain yang diambil oleh pasukan Selangor melalui Mukairi Ajmal, hampir menerjah ke arah gawang pasukan Terengganu. So memang pasukan Selangor improve dan juga berjaya untuk memanfaatkan situasi set pieces tersebut untuk exploit pasukan Terengganu lah untuk menjaringkan gol. Baiklah, sebelum perlawanan ni berlangsung, kalau kita lihat kepada rekod, TFC sebenarnya mempunyai rekod tanpa kalah yang agak panjang. Tetapi kalau kita lihat daripada segi rekod pertemuan kedua-dua pasukan dalam beberapa season yang lepas, selalunya keputusan adalah memihak kepada TFC. Tetapi kena ingat, Selangor adalah pasukan yang baru di bawah kendialan coach yang baru, iaitu Coach Tan Chee Ho. Dan untuk Coach Tan Chee Ho juga bersama dengan pasukan Selangor, dia mempunyai rekod yang sangat-sangat bagus. Apabila untuk perlawanan semalam, boleh dikatakan Coach Tan Chee Ho bersama dengan pasukan Selangor juga mempunyai rekod tanpa kalah. Jadi apabila pertemuan berlaku semalam adalah pertemuan antara kedua-dua pasukan yang mempunyai rekod tanpa kalah yang bagus lah. Tetapi dalam perlawanan semalam, in term of tactical wise, kita boleh tengok lah, Coach Tan Chee Ho berjaya untuk mengekalkan rekod tanpa kalah beliau bersama dengan Selangor. Dan untuk TFC, mereka terpaksa untuk rekod tanpa kalah mereka tercalar apabila mereka kalah kepada pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Jadi apa yang boleh saya simpulkan untuk game semalam, kalau kita lihat daripada segi open game ataupun open play, game secara terbuka, corak permainan secara terbuka, sebenarnya kedua-dua pasukan agak seimbang daripada segi menyerang dan juga daripada segi bertahan. Tetapi kelebihan ada kepada pasukan Selangor adalah dari segi situasi set pieces sahaja berbanding pasukan Terengganu yang boleh dikatakan agak kurang dalam memanfaatkan set pieces yang mereka dapatkan, dan juga agak kurang daripada segi untuk bertahan ketika situasi set pieces terjadi. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang positif dan juga apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Selangor? Perkara yang pertama, of course lah, tentang set pieces, iaitu corner kick yang mereka dapatkan dan mereka berjaya untuk manfaatkan. Kalau kita lihat pada game ni, setiap kali corner kick yang didapatkan oleh pasukan Selangor, maka corner kick itu akan diambil oleh Mukairi Ajmal. Dan untuk perlawanan ni, Mukairi Ajmal berjaya untuk membuktikan diri beliau sebagai orang kata corner kick specialist dengan delivery yang agak tepat, mempunyai accuracy yang bagus dan juga vision yang bagus untuk mencari target man ataupun pemain-pemain Selangor yang berada di dalam kotak penalti untuk menjaringkan gol. Jadi memang boleh dikatakan ini adalah game yang terbaik untuk pasukan Selangor dari segi memanfaatkan set pieces. Kalau kita lihat di bawah kendialan Tan Chee Ho, pasukan Selangor sebenarnya mempunyai sedikit masalah ataupun gagal untuk execute peluang-peluang yang ada melalui set pieces. Tetapi pada perlawanan semalam, nampaknya Tan Chee Ho pun sendiri terkejut apabila Selangor berjaya untuk menjaringkan 3 gol melalui corner kick. Ini bermakna memang pasukan Selangor dah improve a lot untuk mengambil ataupun situasi set pieces untuk memanfaatkan perkara tersebut bagi menjaringkan gol. Dan perkara ini juga dibantu oleh betapa poor defending daripada pasukan Terengganu ketika situasi set pieces dalam man to man marking, yang mana kalau kita lihat daripada pasukan Terengganu, 2 gol yang terhasil daripada pasukan Selangor melalui set pieces, mereka sebenarnya miss mark, iaitu Kepa Sherman, dia gagal untuk marking dengan baik pasukan Selangor punya pemain, menyebabkan Keyon dan juga Akrah dengan mudahnya untuk menanduk
untuk masuk ke dalam gawang pasukan Selangor. So boleh dikatakan itu adalah kelemahan lah daripada man to man marking dengan situasi yang agak kalang kabut di dalam kotak penalti. Dan kita juga boleh belajar daripada pasukan Selangor bagaimana mereka memanfaatkan ketinggian player dan juga kelebihan daripada segi fizikal player untuk menjaringkan gol melalui situasi set pieces. Jadi pasukan Terengganu tak boleh nak absorb dengan perkara tersebut dan mereka kalah daripada segi ketinggian dan juga fizikal serta marking yang agak lemah ketika bertahan melalui set pieces. Maka pasukan Selangor berjaya menjaringkan 3 gol. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita lihat pada perlawanan ni, selain daripada Mukairi Ajmal yang dimention sebagai hat-trick assist pada perlawanan semalam, adalah saya boleh katakan sebenarnya in term of tactical wise, pemain-pemain ataupun tactical yang diterapkan oleh Tan Chee Ho berjaya untuk meneutralkan gerakan daripada pemain-pemain Terengganu. Apakah yang dilakukan oleh Tan Chee Ho pada perlawanan semalam untuk meneutralkan dan juga untuk memastikan yang Nafuzi Ball tak boleh nak bergerak dengan lebih smooth dan lebih fluid seperti mana game-game yang sebelum ni? Perkara pertama yang Tan Chee Ho lakukan adalah dia overload pemain di bahagian tengah, iaitu kita boleh tengok bagaimana Mukairi Ajmal dan juga Brandon Gunn serta dibantu oleh Alex di bahagian tengah, mereka sebenarnya agak compact di bahagian tengah untuk memastikan, untuk menjadikan situasi di bahagian tengah adalah situasi 3 versus 3 antara pemain Selangor dan juga Terengganu, iaitu Alex, Mukairi, Brandon akan bertemu dengan Azam, Arif Fazilah atau Alif Zakaria bersama dengan Habib Harun ketika mereka pasukan Terengganu untuk build up. Jadi apabila mereka melakukan perkara-perkara tersebut, maka pemain-pemain Terengganu ketika situasi tersebut mereka nak melakukan gerakan-gerakan di bahagian tengah agak susah sebab pemain-pemain Selangor dah overload di bahagian tengah. Jadi apabila pemain-pemain Selangor dah overload di bahagian tengah, mereka tak boleh nak melakukan penetration run ataupun passing ke dalam bahagian ataupun ke arah gawang pasukan Selangor lah. Jadi benda tersebut telah merencatkan sedikit corak permainan untuk pasukan Terengganu. Bahkan kalau kita lihat di bahagian tengah, apabila Terengganu cuba untuk start the build up ataupun cuba untuk memulakan build up, pemain-pemain tengah pasukan Selangor akan melakukan early press ke arah pemain Terengganu yang memegang bola. Jadi apabila mereka melakukan pressing yang lebih awal kepada pemain-pemain Terengganu, maka pemain-pemain Terengganu tak sempat untuk menggerakkan ataupun melakukan hantaran-hantaran yang lebih cepat, maka pemain-pemain Terengganu akan cepat kehilangan bola. Bahkan daripada segi pembacaan game, kita boleh tengok apabila Selangor bertahan, mereka bermain daripada segi compact, mereka sangat compact. Jadi apabila mereka sangat compact, pemain-pemain Terengganu tak boleh nak exploit ruang-ruang kecil yang ada di kawasan pasukan Selangor. Bahkan pemain-pemain Selangor juga berjaya untuk menutup passing link yang ada untuk pemain Terengganu melakukan passing ataupun switch play. Jadi apabila mereka berjaya untuk compact dan juga tutup ruang-ruang kecil tersebut, maka mereka boleh baca game dengan cepat. Itu sebab kalau kita tengok banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pasukan Terengganu ketika mereka ingin melakukan build up, pemain-pemain pasukan Selangor dah berjaya untuk membaca dan melakukan interception dengan sangat bagus lah. Jadi memang tu sebab kita boleh tengok Manny Ott, Habib Harun dan juga pemain-pemain dalam pasukan Terengganu yang bertindak sebagai inverted fullback, iaitu Alif Zakaria dan juga Azhar Azmi serta Arif Fazilah di second half dan Faiz Nasir di second half, mereka tak boleh nak exploit ataupun tak boleh nak move to higher ataupun masuk ke dalam kawasan Selangor dengan lebih cepat dan lebih smooth lah. Itu perkara yang kedua yang dilakukan oleh Tan Chee Ho. Perkara yang ketiga yang dilakukan oleh Tan Chee Ho adalah kita boleh tengok, kalau kita lihat gameplay Selangor pada perlawanan-perlawanan sebelum ni, dia adalah player-player Selangor akan overload di bahagian kanan, iaitu mereka ataupun akan overload di bahagian wide area, sama ada bahagian kanan ataupun bahagian kiri. Tetapi untuk game kali ni kita boleh tengok yang mana fullback pasukan Selangor, iaitu Quentin Cheng dan juga Fazli Mazlan, yang mana kedua-dua player ni sebenarnya mereka tak naik terlalu tinggi, yang mana kita boleh tengok kedua-dua pemain ni cepat untuk melakukan transisi daripada menyerang ke bertahan. Sekiranya kedua-dua player ni naik untuk memberi bantuan kepada winger pasukan Selangor, maka apabila mereka kehilangan bola, Quentin Chen dan juga Fazli Mazlan akan cuba untuk membentuk balik mereka punya back four di belakang untuk memastikan apabila pasukan Terengganu melakukan counter ataupun menggerakkan serangan, mereka berada dalam kawasan sendiri. Jadi mereka akan stay di bahagian wide area. Jadi apabila pasukan Terengganu nak attack di bahagian wide area, maka pemain-pemain Selangor di bahagian wide area dah boleh untuk cover up bahagian
bahagian tu lah. So mereka tak terekspos dengan gerakan counter attack dan sebagainya. Tu sebab kita boleh tengok pasukan Selangor pada perlawanan ni sedikit berbeza dengan game-game yang lepas, yang mana selalunya Quinten dan juga Fazli akan lebih ofensif. Tetapi untuk game ni Fazli dan juga Quinten mereka akan seimbang daripada segi menyerang dan juga bertahan. Sebab apa? Sebab mereka tak mau mereka punya ruang ataupun mereka punya position akan terekspos untuk pasukan-pasukan Terengganu attack di ruang tersebut lah sekiranya mereka naik terlalu tinggi. Jadi itu perkara yang kedua dilakukan oleh pasukan Selangor. Dan seterusnya, kalau kita lihat kepada pasukan Selangor daripada segi defensive shape, apa yang dilakukan oleh pasukan Selangor ketika bertahan adalah mereka bermain dalam defensive line yang agak rendah dan mereka membiarkan pasukan Terengganu untuk move lebih tinggi ke hadapan ketika mereka menyerang. Dan kita boleh tengok apabila pasukan Terengganu cuba untuk masuk ke dalam D-box, pasukan Selangor akan sedaya upaya untuk membentuk low block supaya pemain-pemain Terengganu tak ada choice selain melakukan ataupun kena masuk ke dalam kawasan D-box barulah boleh melakukan percubaan. Jadi disebabkan transisi daripada semi ataupun boleh dikatakan tidak terlalu tinggi dilakukan oleh defensive line pasukan Selangor, mereka bermain dan mereka follow up untuk berada dalam D-box mereka sendiri untuk membentuk low block, maka pemain-pemain Selangor dah compact dekat situ, maka pemain-pemain Terengganu pun tak boleh nak exploit dan juga tak boleh nak penetrate masuk untuk melakukan percubaan, melainkan mereka nak kena buat percubaan daripada luar kotak penalti. Tetapi tak boleh juga sebab macam saya cakap pada awal tadi, Selangor dah overload pemain di bahagian tengah. So pemain-pemain Terengganu tak ada peluang ataupun space untuk melepaskan percubaan jarak jauh. Itu adalah satu taktikal yang genius lah daripada coach Tan Chee Ho untuk menyutralkan gerakan serangan pasukan Terengganu. Jadi yang terakhir, apa yang saya suka tentang pasukan Selangor ni adalah in term of mereka attacking. Kalau kita lihat daripada segi corak mereka menyerang, mereka masih lagi tertumpu dengan penggunaan player di bahagian wide area. Cumanya untuk kali ni adalah pemain-pemain di bahagian wide area mereka bertindak berkesorangan dan juga mereka lebih suka untuk masuk ke tengah untuk mencari keyon dengan hantaran-hantaran di belakang pertahanan ataupun handout dan sebagainya akan masuk ke dalam kotak penalti untuk menerima bola, sebab mereka dah tak dapat fully support daripada mereka punya fullback, sebab fullback mereka bermain dengan agak seimbang untuk cover up mereka punya space macam saya explain tadi. Jadi benda tu agak positif lah. Jadi daripada segi gerakan-gerakan yang dilakukan, mereka hanya perlu link up daripada segi tiga, daripada bahagian kanan, tengah dan juga kiri, handout, keyon dan juga Hakim Hassan. So pemain-pemain ni saling link up antara satu sama lain dan kadang-kadang dapat backup sama ada daripada Mukairi ataupun Brandon Gunn yang berada di bahagian tengah. Tetapi sayang, ada beberapa gerakan yang mereka cipta gagal untuk disudahkan dengan baik. Dan secara overallnya, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Selangor, pemain yang berada di tengah iaitu Alex adalah kunci utama kepada pemain pasukan Selangor ataupun kepada pasukan Selangor untuk menggerakkan bahagian tengah mereka. Yang mana Alex ni in term of defending, dia cepat baca game dan dia sangat tenang. Kalau kita lihat bagaimana dia buat interception, bagaimana dia bertahan, memang dia sangat-sangat bagus. Dan bagaimana dia supply game ke hadapan, bola ke hadapan, memang Alex is the best lah untuk game ni. So saya boleh bagi pujian lah kepada Alex. Dan Khairul Azham pun dia bertindak dengan cemerlang daripada segi dia tutup ruang ataupun space kepada Kepa Sherman dan juga menafikan percubaan Kipre. Beliau juga berjaya menyelamatkan gawang beliau daripada ditewaskan melalui open play lah. Jadi itu untuk pasukan Selangor. Secara overallnya semalam memang open play, kedua-dua pasukan seimbang, tetapi pasukan Selangor berjaya neutralkan gerakan yang lebih lancar yang cuba dilakukan oleh pasukan Terengganu. Baiklah, untuk pasukan Terengganu pula, apa yang boleh saya cakapkan, mereka masih lagi dalam konsep yang sama, iaitu kalau kita lihat pasukan Terengganu cuba bermain dalam inverted fullback, iaitu mereka cuba meletakkan Azam dan juga Alif Zakaria ataupun Arif Fazilah di bahagian kiri, yang mana mereka masuk ke bahagian tengah. So mereka akan membentuk double six dekat situ untuk push sama ada Habib Harun yang ke hadapan ataupun Arif Fazilah atau Alif Zakaria yang lebih ke hadapan. Dan dalam pada masa yang sama, mereka akan stay winger untuk berada di bahagian wide area untuk exploit kawasan tersebut. Tetapi macam saya cakap tadi, pemain-pemain Selangor dah boleh baca taktikal tersebut, maka mereka overload bahagian tengah untuk menjadikan situasi lebih kepada 3 versus 3 dan juga bahagian fullback pasukan Selangor akan cover up winger pasukan Terengganu. So pasukan
Terengganu tak banyak choice dan juga tak banyak option untuk melakukan gerakan yang lebih tinggi ke arah gawang pasukan Selangor untuk penetrate masuk ke dalam D-box mereka. Jadi benda itulah yang berlaku yang menyebabkan mereka agak sedikit gagal. Yang kedua adalah daripada segi kegagalan mereka ketika mereka bertahan dalam situasi set pieces, yang mana kalau kita tengok antara kelemahan tersebut daripada segi miss marking lah, yang mana marking yang diletakkan kepada pemain-pemain Selangor tak berjaya untuk dimakin dengan lebih bagus sebab ada kelebihan daripada segi fizikal dan juga ketinggian, dan boleh dikatakan Kepa Sherman boleh dikatakan 2 kali dia miss marking. So benda tu agak merugikan kepada pasukan Terengganu. Yang ketiga, kalau kita lihat game ni, Manny Ott agak sedikit tenggelam selepas 15 minit yang pertama, dan juga apabila Faisal Halim bermain dengan sangat baik dan boleh dikatakan beliau lebih kepada free role player. Apabila dia bergerak lebih kepada bahagian tengah untuk mencipta gerakan bersama Kipre dan juga Kepa Sherman, berjaya untuk mereka ciptakan, tetapi defense department pasukan Selangor dah sangat compact dan mereka sangat laju melakukan recovery, maka gerakan-gerakan tersebut akan berakhir dengan interception ataupun recovery yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Selangor lah. Dan untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, penggunaan Nick Sharif waktu first half sedikit tidak menjadi dan boleh dikatakan tidak berfungsi dengan baik. Apabila Nick Sharif tak boleh nak membuat something yang lebih wow factor kepada pasukan Terengganu, memang dia tak boleh nak buat larian-larian macam Faisal Halim buat dan sebagainya. Dia dikeluarkan di second half, masuk pula Faiz Nasir pun sama, dia lebih kepada untuk stay wide, untuk menjadi connector, tetapi tak boleh nak bergerak. So boleh dikatakan daripada segi open game, Terengganu pun agak seimbang. Mereka berjaya menyutrakan bahagian serangan pasukan Selangor, juga menafikan beberapa percubaan ataupun gerakan yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Tetapi daripada segi in term of defending ketika set pieces, yang tu je lah masalah. Jadi yang boleh saya katakan, perlawanan ni sebenarnya seimbang daripada segi open game, tetapi daripada segi situasi set pieces, Selangor adalah pasukan yang lebih baik. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.